Hai, selamat datang ke channel Monotos BM SPM. Saya Cikgu Julius Mokujal akan berkongsi kepada Anda satu tips yang sangat penting pada hari ini. Perkongsian saya yaitu cara mudah menjawab soalan petikan sastra format baharu BM KSSM. Kepada semua pelajar, sila catat ataupun sila lihat betul-betul, dengar betul-betul penjelasan cikgu ya. Baik, untuk soalan ini, soalan 7 petikan sastra, 4 soalan dikemukakan. Soalan yang pertama ialah memberi maksud rangkai kata. Soalan yang kedua, beza banding semua bahan, iaitu pemindahan maklumat. Okey, pemindahan maklumat. Kemudian soalan yang ketiga, soalan kebat. Ini pemilikan kritis berdasarkan tema, ya. Dan soalan yang keempat, soalan kebat, penyelesaian masalah juga berdasarkan tema. Dan ada 3 bahan diberikan. Dan 3 bahan ini mempunyai tema yang sama. Dan tiada lagi soalan elemen sastra dalam format baharu KSSM. Okey, boleh ya? Faham ya adik-adik? Okey, kita teruskan. Baik, sekarang cikgu akan berikan contoh. Contoh untuk sajak bagaimana Anda memahami sajak tentang cerita anak kecil dan guru. Okey, cikgu akan deklamasi sajak ini satu rangkap sahaja supaya Anda lebih faham ya. Cikgu akan deklamasi rangkap yang terakhir. Pesan guru, hamparan pendidikan Nun Saujana Mata, tak terpungut butiran hikmatnya, tak terteguk tulisan hujan kelebihannya. Carilah ilmu seperti pendeta, seluas laut mahu diteguknya, tak pernah hilang rasa dahaga. Wah, itulah sajak cerita anak kecil dan guru. Nah, sajak ini mengisahkan tentang pengorbanan seorang guru dalam mendidik anak bangsa. Okey, bahan yang pertama, bahan yang kedua juga bercerita tentang peranan seorang guru tetapi dalam bentuk cerpen. Jadi para pelajar mesti baca betul-betul petikan cerpen. Baca betul-betul petikan cerpen. Dan bahan yang ketiga ini juga syair tentang guru. Syair tentang jasa guru. Jadi para pelajar mesti memahami maksud yang diketengahkan dalam syair ini juga masih juga berkisar tentang jasa seorang guru. Nah, jadi kita dah ingat dah. Bahan pertama pengorbanan seorang guru. Bahan yang kedua petikan cerpen juga tentang seorang guru. Dan bahan ketiga juga tentang pengorbanan guru. Faham adik-adik semua? Jadi selepas Anda dah faham tema ataupun isu utama yang diketengahkan dalam ketiga-tiga bahan itu, barulah para pelajar rujuk ataupun lihat ataupun baca soalan yang pertama untuk soalan petikan sastra. Okey, ini dia. Nah, berikan maksud mahligai hari depan. Apa maksudnya? Mahligai maksudnya apa ya? Kejayaan ataupun kecemerlangan. Hari depan maksudnya pada masa hadapan. Jadi Anda mesti memberikan maksud. Okey, memberikan maksud yang tersirat. Ya, perkataan ini mesti diberikan maksud yang tersirat, bukan maksud yang lain ya. Jadi para pelajar, Anda boleh bina ayat kamu, jawapan Anda dengan lengkap seperti ini. Jadi kamu dapat 2 markah di bahagian ini. Jelas semua? Okey. Ya, ini bentuk soalan untuk soalan yang pertama, memberikan maksud ayat ataupun rangkai kata. Okey, soalan yang kedua ya. Soalan yang kedua kita tengok. Okey, berdasarkan semua bahan, nyatakan peranan-peranan yang dimainkan oleh seorang guru dalam mendidik anak bangsanya. Okey, adik-adik yang saya kasihi, semua jawapan ini, yang ini semua ni terdapat dalam bahan. Okey. Cikgu dah bulatkan tu terdapat dalam bahannya ini semua
terdapat dalam bahan. Jadi ambil sahaja bahan itu dan susun bagus-bagus ya. Oke, mudah saja, jawapan terdapat dalam bahan. Bagaimana Anda nak susun, nak jawab macam begini. Pastikan jawaban para pelajar lengkap dan gramatis. Oke, berapa isi diberikan? Pada saya, pelajar mesti beri 4 isi untuk mendapat 3 markah. Lebih 1 tak mengapa. Dan pastikan jawapan kamu tu tidak ada kesalahan bahasa. Gunakan penanda wacana yang sesuai. Ya, boleh ya semua? Dan tolong elakkan jawapan yang tidak gramatis seperti ini. Ini dalam bentuk poin. Jawapan dalam bentuk poin dikira tidak gramatis dan pelajar hanya akan dapat 2 markah sahaja. Ya, elakkan jawapan tidak gramatis seperti ini. Elakkan. Cukup pangkat dulu ya. Elakkan. Okey, yang seterusnya ya. Elakkan juga kesalahan ejaan dan imbuhan. Aduh. Jangan ya, para pelajar ingat, setiap kesalahan ejaan atau imbuhan, Anda hanya akan dapat 2 markah sahaja. So, sayang sekali. Jangan buat kesalahan seperti ini. Aduh, paham ya, paham ya. Okey. Baik, kita teruskan. Soalan yang ketiga ya. Okey, pada pendapat Anda, apakah cara-cara, ini minta ditahu, cara-cara yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk menghargai jasa guru mereka yang sudah bersarah. Ini yang sudah bersarah. Bukan yang masih lagi bertugas, yang dah pencen dah, yang sudah bersarah. Okey, ini pelajar ni dididik oleh guru, pengetua memberikan nasihat kepada guru. Ini ialah bekas murid saya yang dah berjaya sebagai seorang guru. Okey, bagaimana kamu nak jawab? Okey, mudah saja. Semua ni adik-adik, ini semua ni ya. Ini semua ni ya, perlu buat dengan bersungguh-sungguh. Jawapan Anda dalam bentuk yang lengkap seperti ini. Kita tengok dulu ya, menziarah guru, apalagi mendoakan kesejahteraan guru, menghormati guru dan berusaha keras untuk mencapai kejayaan yang diimpikan. Jadi dapat 4 markah dalam tangan. Okey. Dan apa yang perlu dibuat? Okey, apa yang tidak perlu dibuat? Okey. Cukup isi tetapi tidak gramatis. Okey, pastikan jangan ada kesalahan seperti ini. Walaupun cukup isi tetapi kamu hanya akan dapat 3 markah sahaja. Jadi elakkan kesalahan ini ya. Tolong elakkan, jangan buat ya. Okey, kemudian soalan yang keempat. Okey, apa kehendak soalannya adik-adik ya? Kehendak soalannya apa ya? Okey, tindakan ataupun usaha Anda untuk menjadi seorang guru yang cemerlang supaya Anda puas hati dengan kejayaan Anda sebagai seorang guru. Okey, 4 markah diberikan ke sini. Berapa isi yang perlu diberikan? Apakah langkah yang Anda mesti buat untuk memastikan Anda puas hati sebagai seorang guru? Sengaja cikgu ambil gambar ini, merupakan bekas murid saya juga dah jadi seorang guru. Di mana tu? Di sebuah sekolah menengah di SMK Pulau Banggi Kuda. Okey. Nah, pada Anda, apakah langkah tersebut? Mudah saja para pelajar. Okey, langkah-langkahnya ini semua okey cikgu berikan ya. Okey. Nah, jadi selepas dah dapat langkah tersebut, idea tersebut, susunlah jawapan itu, susunlah jawapan kamu dengan menggunakan ayat yang lengkap seperti ini. Okey, berkhidmat dengan penuh tanggungjawab 1 markah. Berfikiran positif ketika melaksanakan tugas 1 markah. Menambahkan ilmu pengetahuan 1 markah lagi dan melaksanakan kajian tindakan dan inovasi 1 markah lagi. Kalau nak tambah pun tak ada masalah. Jadi untuk 4 markah beri 4 isi dengan huraian. Jadi dapatlah 4 markah dalam tangan. Jadi kepada semua pelajar, apa yang perlu dibuat ketika Anda nak menjawab soalan ini? 4 perkara mesti kamu ingat. Pertama, fahami tema yang dinyatakan dalam setiap bahan. Kedua, baca dengan teliti setiap soalan dan kenal pasti kehendak soalan. Ketiga, pastikan jawapan Anda gramatis. Dan keempat, semak semula jawapan sebelum dihantar. 4 perkara
wajib dijawab untuk menjawab soalan petikan sastra. 4 perkara perlu dilakukan untuk menjawab soalan petikan sastra. Okey. Nah, sekiranya para pelajar mendapat manfaat daripada perkongsian ini, mohon kongsikan kepada rakan anda dan kepada rakan guru di seluruh negara. Kongsikan juga bahan ini kepada para pelajar cikgu, semoga bermanfaat, dan like, share dan komen video ini dan sebarkan video ini untuk kebaikan para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan pada tahun 2021. Semoga bermanfaat. Saya Cikgu Julius Mokujal mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan ataupun atas komen membina yang anda nyatakan dalam channel Monotos BM SPM. Bye bye.